Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okey, baiklah, saya akan sebagai wakil kepada kumpulan kami akan memberikan pendahuluan sedikit sebanyak tentang pembelajaran untuk semua. Jika kita lihat sebelum daripada merdeka, kita telah mendapat pembelajaran daripada pihak institusi rumah imam ataupun madrasah yang mempunyai guru-guru yang ditauliahkan oleh pada masa itulah. Jadi dengan adanya pentauliahan itu, maka pendidikan berada di muka bumi Malaysia terutamanya. Walaupun sebelum merdeka kita telah adakan satu institusi pengajaran yang membuatkan orang pedalaman, orang perjauhan, orang yang ceruk-ceruk, jadi dia boleh datang ke satu tempat untuk menimba ilmu, untuk memantapkan lagi dia punya dia punya semangat untuk hidup dalam beragama. Jadi dengan adanya itu, maka saban tahun kerajaan ataupun Kementerian Pembelajaran telah introspeksi untuk mengevaluasi lagi kan dia punya silibus pelajaran untuk anak-anak muda ni ataupun anak-anak kecil ni mendapatkan pembelajaran yang cantik ataupun pembelajaran yang lebih hebat mengikut masanya. Allahu a'lam. Seterusnya, setelah negara mendapat kemerdekaan, subjek pendidikan Islam dimasukkan ke dalam silibus pelajaran sekolah rendah dan menengah di Malaysia. Banyak perubahan yang dievaluasi dalam pembikinan kurikulum pendidikan Islam, di mana ianya menyasarkan semua lapisan dan golongan anak murid yang beragama Islam itu sendiri. Terdapat beberapa keutamaan yang ditumpukan dalam sukatan pelajaran agama Islam di sekolah rendah, seperti tilawah Al-Quran, akidah, ibadah, tauhid, akhlak, sirah nabawiyah dan juga hadis. Manakala pelajaran sekolah menengah adalah kesinambungan dari sekolah rendah bagi memantapkan lagi ilmu agama anak murid-muridnya. Hari ini saya akan menyambung tentang amalan dalam sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan mata pelajaran yang wajib diambil oleh semua murid Islam di Malaysia. Perubahan demi perubahan yang berlaku ke atas kurikulum pendidikan Islam boleh dilihat sepanjang perkembangannya. Ia bertujuan untuk mempertingkatkan dan memantapkan lagi sistem pendidikan Islam agar bersifat holistik dan global serta dapat memenuhi falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan kebangsaan. Tidak dinafikan juga, pendidikan Islam merupakan wadah penting yang dapat membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dan sepadu dari sudut intelek, rohani, jasmani, emosi dan sosial yang bertepatan dengan ajaran Islam. Berdasarkan konsep education for all, anak-anak wajib diberikan pendidikan yang sempurna kerana mereka merupakan generasi yang bakal mewarisi tanggungjawab dan amanah sebagai hamba dan khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan hendaklah mengambil kira semua golongan murid agar tiada berlaku keciciran lantas ketinggalan dalam arus perdana pendidikan di Malaysia. Justru kertas kerja yang saya ceritakan ini akan mengupas dan memperincikan perkembangan kurikulum pendidikan Islam. Seterusnya turut membincangkan isu dan masalah yang timbul sepanjang pelaksanaan. Saya akan menggunakan kepentingan pendidikan agama Islam di sekolah kerajaan diberi penekanan lagi apabila ia diwajibkan ke atas semua murid Islam dan dimasukkan ke dalam jadual waktu rasmi sekolah pada tahun 1962 dengan peruntukan masa 2 jam seminggu.
Dari sudut kandungan core kurikulumnya pula, ia hampir serupa dengan apa yang diamalkan di kebanyakan negara Islam, di mana pengajian Al-Quran merupakan komponen asas di samping hadis dan tidak diabaikan juga tauhid, fiqh, akhlak, tulisan tata bahasa Arab, kesusasteraan dan sejarah. Sesungguhnya perlu ditegaskan bahawa pendidikan agama Islam diadakan di sekolah kerajaan bagi menjamin hala tuju pendidikan Islam, bukan mengetepikan sistem pondok dan madrasah atau sekolah agama. Demi pendidikan Islam, semua sistem pendidikan yang terlibat dengannya ada kelebihan masing-masing dan patut dimanfaatkan oleh semua pihak. Bagi menepati dan mencapai maksud Education for All, maka perubahan dan peningkatan dalam pengajaran pendidikan Islam dapat dilihat dari segi pemantapan core kurikulum pendidikan Islam agar ia dapat meraihkan semua golongan dan jenis murid. Baiklah, pada hari ini saya akan mengupas dan memberikan kesimpulan tentang amalan dalam sistem pendidikan Islam. Baiklah, dapat disimpulkan di sini bahawa pendidikan Islam bermaksud membentuk peribadi seseorang individu untuk menjalani hidup berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, kesimpulannya, pendidikan menurut Islam ialah suatu proses berterusan untuk merubah, melatih dan mendidik akal jasmani dan rohani manusia dengan berasaskan nilai-nilai Islam yang bersumberkan wahyu bagi melahirkan insan yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Semua usaha ini adalah pakej lengkap untuk anak-anak menguasai ilmu agama Islam. Setiap satunya saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yang rangkumannya bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapat ilmu asas mengenai Islam dalam kesempurnaan seawal usia mereka di sekolah. Usaha ini juga perlu dibantu oleh masyarakat serta media untuk mewujudkan persekitaran dan gaya hidup beragama, kerana pembinaan modal insan yang kental akidah dan jati diri harus dijadikan keutamaan demi mencipta kelompok pemimpin negara pada masa akan datang.